Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan RC Liga Perdana Inggeris. Aston Villa mudah jenakkan pasukan Everton 4-0. West Ham United kejutkan pasukan reformasi musim ni iaitu pasukan Chelsea dengan keputusan 3-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Kita ke La Liga di Spanyol. Barcelona tundukkan pasukan Cadiz 2-0. Atletico Madrid seri tanpa jaringan dengan pasukan Real Betis. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali. AS Roma seri 2 sama dengan pasukan Salernitana. Sassuolo tewas 0-2 kepada pasukan Atalanta. Leeds menang 2-1 ke atas pasukan Lazio. Juventus menang selesa 3-0 ke atas pasukan Udinese. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Kita lihat dahulu aksi bola sepak tempatan. Seri Pahang gah ke suku akhir Piala Malaysia. 2 gol Kepa Sherman sudah cukup untuk membantu pasukan Seri Pahang layak ke suku akhir Piala Malaysia 2023. Ini selepas mereka mengalahkan wakil Liga M3 iaitu hari ini FT. Dalam aksi timbal balik pusingan 16 terbaik semalam, beraksi di Stadium Darul Makmur sudah pasti menjadi satu kelebihan untuk mereka selepas mereka berjaya mengalahkan pasukan hari ini itu 3-2 pada perlawanan pertama. Sebaik saja perlawanan bermula, tuan rumah mengatur serangan ke atas pasukan hari ini, tetapi pertahanan pelawak tetap kental menyerah-asakan mereka. Seri Pahang terpaksa menanti sehingga minit ke-43 untuk Kepa Sherman membuka jaringan melalui aksi akrobatik yang berjaya meneruskan penjaga gol pasukan lawan, iaitu Hafizul Hakim. Bersambung babak kedua, Kepa Sherman sekali lagi menambah jaringan pada minit ke-50, menjadikannya gol ke-12 peribadinya dalam semua kejohanan yang Seri Pahang sertai. Seri Pahang berpeluang untuk menambah jaringan ketiga, tetapi kedudukan offside Azwan Arifin menafikannya. Keputusan 2-0 kekal sehingga whistle penamat dan Seri Pahang yang berjaya marah ke suku akhir akan bertemu dengan pasukan KL City. Giliran pasukan Negeri Sembilan untuk belasah pasukan Kelantan. Negeri Sembilan berjaya melangkah ke peringkat suku akhir Piala Malaysia selepas mereka membelasah pasukan Kelantan United 4-2 di Stadium Tunku Abdul Rahman di Paroi malam tadi. Kelantan United bagaimanapun berjaya membuka jaringan terlebih dahulu menerusi Orje Poteria pada minit ketiga. Tersentak dengan jaringan tersebut, Negeri Sembilan terus mengadakan serangan dan berjaya menyamakan kedudukan 5 minit kemudian menerusi Casa Grande. Baras Kumar kemudian berjaya meletakkan pasukan Negeri Sembilan di depan melalui jaringan kedua beliau pada minit ke-19. Hente Aung pula menambah derita pasukan Kelantan United dengan jaringan ketiga pasukan Negeri Sembilan pada minit ke-34. Dan Yusuf Azhari melengkapkan kemenangan Negeri Sembilan dengan jaringan keempat selepas menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87. Indra Putra Mahyudin berjaya mencuri satu lagi gol pada minit ke-65, tetapi itu tidak cukup untuk membantu pasukan Kelantan untuk bangkit dan mereka tewas dengan jaringan 4-2 di Paroi. Negeri Sembilan akan berdepan tugas getir apabila terpaksa bertemu dengan pasukan JDT yang juga juara bertahan di peringkat suku akhir nanti. Chelsea ikut jejak pasukan Manchester United. Chelsea yang dibarisi dengan ramai pemain superstar selepas pembelian hebat pemilik mereka itu iaitu Todd Boehly terpaksa aku dengan kekalahan mereka kepada West Ham United dengan keputusan 3-1. Mereka terpaksa aku dengan kehebatan pasukan West Ham United yang hanya dibarisi oleh beberapa muka baru dan juga pernah membaikkan strategi pasukan di bawah kendalian pengendali mereka iaitu David Moyes untuk menewaskan Chelsea dengan keputusan 3-1. Walaupun terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain, Naif agak berjaya membuka jaringan buat pasukan West Ham seawal minit ke-7 sebelum Cukuy mereka kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-28. Chelsea berpeluang untuk berada di depan selepas mereka dihadapkan dengan sepakan penalti, tetapi Enzo Fernandez gagal menyempurnakannya. Michael Antonio berjaya meletakkan pasukan West Ham kembali di depan melalui rembatan cantik pada minit ke-53. Kelebihan dilihat milik Chelsea selepas Naif Agut dilainkan kad kuning kedua selepas melakukan kekasaran. Tetapi kelebihan itu gagal dimanfaatkan oleh anak buah Pochettino. Lucas Paqueta melengkapkan kemenangan bergaya mereka melalui jaringan ketiga selepas menyempurnakan sepakan penalti pada minit akhir perlawanan. Aston Villa mengamuk di Villa Park. Aston Villa bangkit dalam aksi kedua Liga Perdana Inggeris selepas mereka berjaya membelasah pasukan Everton dengan jaringan 4-0. Mereka yang tewas 5-1 dalam aksi pertama Liga minggu lalu. Kepada Newcastle United dilihat sudah move on dengan kekalahan tersebut dengan aksi memukau untuk meneruskan Everton di Villa Park. John McGinn memulakan pesta gol Villa dengan jaringan pertama pada minit ke-18
diikuti oleh jaringan Douglas Luiz pada minit ke-24. Leon Bailey berjaya menambah jaringan ketiga pasukan Villa pada minit ke-51, sebelum John Duran melengkapkan kemenangan bergaya Aston Villa pada minit ke-75. Ini merupakan kekalahan kedua berturut-turut Everton dalam musim ini, selepas tewas kepada pasukan Fulham pada perlawanan pertama pada minggu lalu. Barcelona terpaksa berhempas pula sebelum dapat tewaskan pasukan Cadiz 2-0. Barcelona terpaksa menanti sehingga ke saat akhir sebelum mereka berjaya memperoleh dua jaringan menerusi Pedri dan juga Ferran Torres untuk mereka meneruskan Cadiz awal pagi tadi. Permainan jelas milik Barcelona, tetapi ketumpulan dan juga ketagasan penjaga gol pasukan Cadiz membantu mereka untuk terus kebas skor-skornya sehingga minit ke-80. Barcelona yang menurunkan AK Gundogan yang baru menyertai mereka tempoh hari dilihat menguasai hampir keseluruhan perlawanan. Mereka juga memiliki sebanyak 10 shot on target, tetapi hanya 2 yang berjaya menembusi gawang lawan. Mereka akan berdepan dengan pasukan Villarreal dalam perlawanan seterusnya nanti dan berharap dapat memperbaiki lagi mutu serangan mereka selepas ini. Juventus bermula dengan garang pada musim baru. Walaupun dihimpit dengan pelbagai isu dan juga masalah dalaman yang sehingga kini masih belum selesai, Juventus masih mampu memberikan aksi yang penuh meyakinkan selepas mereka berjaya menang selesa 3-0 ke atas pasukan Udinese awal pagi tadi. Kesemua jaringan mereka dilakukan pada separuh masa pertama, dengan Federico Chiesa memulakannya pada minit kedua permainan dan kemudian Dusan Vlahovic menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-20. Rabiot yang dikatakan akan berpindah juga masih bersemangat untuk membantu pasukan Juventus apabila dia berjaya menjadikan gol ketiga pasukan pada masa kecederaan separuh masa pertama. Mereka meneruskan usaha untuk memburu gol pada separuh masa kedua, tetapi ketumpulan bahagian penyudah juga menjadi antara faktor kegagalan mereka untuk menambah jaringan gol lagi. Chelsea dalam usaha untuk mendapatkan seorang lagi penyerang, kata Mauricio Pochettino. Pengurus pasukan Chelsea, Mauricio Pochettino, mengesahkan yang pasukannya itu kini sedang berada dalam rundingan untuk mendapatkan seorang lagi penyerang yang dilihat akan mampu untuk menyelesaikan masalah mereka di bahagian serangan. Pochettino juga mengatakan yang mereka akan melakukannya sebelum jendela perpindahan ditutup dan beberapa nama sudah berada dalam senarai mereka. Mereka terpaksa melakukannya selepas kehilangan Nkunku dan juga Broja yang keduanya akibat masalah ACL. Romelu Lukaku pula sudah tidak berminat untuk bermain dengan mereka lagi dan Nicolas Jackson masih lagi belum cukup pengalaman. Antara nama yang sedang dikaitkan dengan mereka adalah Elie Wahi dan juga Folarin Balogun, tetapi masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Sheffield United pertimbangkan untuk cuba dapatkan Divock Origi. Sheffield United sedang dalam pertimbangan untuk cuba mendapatkan bekas penyerang pasukan Liverpool, iaitu Divock Origi, yang kini sedang beraksi bersama dengan pasukan AC Milan. Penyerang antarabangsa Belgium itu juga dilihat agak bergelut dalam musim pertamanya bersama pasukan AC Milan, tetapi Sheffield United melihat potensi dimiliki oleh Origi dapat membantu mereka untuk menajamkan lagi bahagian serangan. Ada laporan daripada media Itali yang mengatakan dia tidak sesuai dengan corak permainan diterapkan oleh Stefano Pioli dan berkemungkinan besar akan dilepaskan jika ada yang berminat. Kelab daripada Arab Saudi, Al-Fatih, dikatakan berminat dengannya tetapi masih belum ada apa-apa kenyataan rasmi oleh kelab dan juga pemain itu setakat ini. Jesse Lingard akan buat kemunculan semula. Bekas bintang Manchester United, Jesse Lingard, yang sudah dilepaskan oleh pasukan Nottingham Forest baru-baru ini, dilihat kembali menjalani latihan bersama dengan pasukan West Ham United. Salah seorang daripada coach pasukan West Ham United, Kevin Nolan, mengatakan yang mereka berkemungkinan akan mendapatkan Lingard secara percuma. Dengan pemain itu juga pernah bermain dengan mereka secara pinjaman beberapa musim yang lalu. Lingard juga dilihat menjalani latihan bersama pasukan David Beckham, iaitu Inter Miami, bagi memastikan dia sentiasa berada dalam keadaan yang cergas. Dia juga tidak menolak kemungkinan untuk pergi ke Arab Saudi jika ada mana-mana pasukan yang berminat untuk mendapatkan khidmatnya. Aymeric Laporte sah ke pasukan Al-Nassr. Pemain pertahanan pasukan Manchester City, Aymeric Laporte, akhirnya berjaya memutamakan perpindahannya ke pasukan Al-Nassr selepas kata sepakat dicapai oleh kedua belah pihak. City dikatakan akan menerima sebanyak 30 juta euro daripada perpindahan itu, dengan Laporte akan bermain dengan pasukan Al-Nassr hingga Jun 2026 nanti. Al-Shabab mahukan Demarai Gray. Kelab daripada Arab Saudi, Al-Shabab, mengesahkan yang mereka dalam perbincangan dengan pasukan Everton untuk cuba mendapatkan Demarai Gray. Persetujuan antara kelab sudah pun berjaya dicapai dan kini mereka sedang dalam perbincangan dengan pemain itu sendiri mengenai syarat-syarat peribadi pula. Cancelo semakin hampir untuk tinggalkan pasukan Manchester City. Manchester City kini sedang dalam fasa terakhir untuk proses perpindahan jual Cancelo ke Barcelona. Perjanjian itu belum dimutamakan lagi. Dengan pemain itu dengan beberapa temuan dan juga syarat masih lagi dalam perbincangan. Joao Cancelo masih lagi tenang menanti keputusan tersebut.
Manchester United sedang cari penjaga gol baru. Manchester United diberitakan sedang dalam perbincangan untuk mendapatkan penjaga gol pasukan Benfica, Odysseas Vlachodimos. Ini berikutan permintaan Dean Henderson, yang juga penjaga gol kedua mereka untuk berpindah sama ada ke Crystal Palace ataupun Nottingham Forest. Luka Digne akan berpindah ke pasukan Nice. Pemain pertahanan Aston Villa, Lucas Digne, dikatakan akan berhijrah ke pasukan Nice tidak lama lagi. Perbincangan dilaporkan dalam situasi yang positif, dan pemain itu juga menyedari perkara tersebut. Perpindahan secara pinjaman mungkin pilihan yang terbaik buat masa ini, dengan option to buy. Itulah berita pada kali ini, dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.